Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lafaz syukur kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang sentiasa mendapat nikmat yang Allah kurnia kepada kita tanpa ada tuntut ganti ataupun tuntut balas. Syukur dengan makna terkenang-kenang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Syukur menggunakan lidah kita ucap perkara-perkara yang baik, seumpamanya sebagai contoh kita ucap alhamdulillah. Syukur yang kedua, syukur dengan cara perbuatan kita melakukan segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala tegahannya. Adapun syukur yang ketiga iaitulah syukur dengan hati. Makna kata sentiasa terkenang-kenang nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu bila bubuh makna syukur kita kena pakai terkenang-kenang. Sebab dia sentiasa ada. Walaupun nikmat yang Allah bagi itu dah lama dah hilang. Jadi bila ada terkenang-kenang, sentiasalah kita bersyukur. Walaupun benda itu dah lama hilang. Tetapi Tuhan yang memberi nikmat itu sentiasa ada. Oleh sebab tu, kalau guna perkataan terima kasih, hanya sekadar lurah sajalah. Sebab apa? Kalau ada barang, terima kasih yang bagi aku. Bila habis barang tu hilang, tak ada dah terima kasih. Tak ada dah lah. Bila ada terkenang, ada barang terima kasih, terkenang Ahmad bagi kat aku, terkenang Tolik bagi kat aku. Bila hilang barang tu, terkenang-kenang juga, sayang barang tu tak ada lah. Terkenang Tuhan dia yang bagi. Macam tu jugalah. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok pada permulaan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim ni semua pakat belaka, semua pakat tahu belaka dah. Jadi sekadar ringkasan sajalah. Dengan nama Allah, aku mulai baca kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Persoalan, pasal apa guna nama Allah, tak pakai Allah terus? Bila seseorang itu ada keagungan, kemegahan, kebesaran, hanya sekadar nama saja pun tak apa dah. Seperti contoh, kita manusia dengan manusia. Kita dalam kampung tu orang kenal kita. Jadi kita nak beli barang apa pun, kita hanya kata, awang pergi beli sat garam kat aku 1 kilo. Abang kata, Pak Mak nak garam ni. Tuan kedai kata, Pak Mak tak apa, ambil. Pasal apa? Nama Pak Mak tu kita kenal dah. Orang yang baik, orang yang boleh dipercayai. Apatah lagi nama Allah. Allah ini pula nama bagi zat wajibal wujud. Nama. Ar-Rahman sifat bagi Allah yang Maha Pemurah. Dalam bahasa Arabnya Al-Mun'imu bijalailin ni'am.
Tuhan yang bersifat Rahman, maknanya pemberi nikmat dengan sebesar-besar nikmat. Nikmat yang besar-besar. Tok Guru Saleh, Tok Guru Haji Saleh kata, Ar-Rahman ni sifat boroi. Sifat boroi bila duduk kepada Allah, dia jadi mulia. Kalau sifat boroi duduk kat kita, jadi hina. Jadi perangai tak elok. Ni boroi sungguh lah. Pantang ada duit, habis. Tu perangai tak elok. Tapi bila duduk dekat Allah, mulia. Sebab apa? Sebab padan dengan dia bagi tu. Kat kapiak pun dia bagi, dekat Islam pun dia bagi, dekat maksiat, orang maksiat pun dia bagi, kat orang taat pun dia bagi. Bahkan lebih lagi orang yang buat maksiat dapat banyak lagi. Nak banding dengan orang yang taat ni. Tu kata boroi. Boroi Allah ni hanya di dunia saja bagi orang yang Allah bagi itu di dunia saja. Ar-Rahim yang maha mengasihani. Bahasa Arabnya Al-Mun'imu bidaqa'iqin ni'am. Pemberi nikmat dengan seseni-seni nikmat. Nikmat yang halus-halus. Bukan halus pada jirim, bukan halus pada benda, bukan halus pada ain benda tu, tapi halus pada nikmat merasai. Orang kafir tak dapat nikmat ni. Dia dapat nikmat yang besar saja. Nikmat ni Allah khusus kepada orang yang beriman. Kita bagi lebih sikit, Allah bagi tangan, Allah bagi kaki, Allah bagi anggota yang sempurna pada kita. Allah bagi anggota yang sempurna pada orang kafir. Sifat Ar-Rahman Allah. Tapi dengan tangan kita, dengan anggota yang lain ataupun anggota yang 7, orang kafir tak dapat yang ni. Apa dia? Dengan tangan kita boleh ingat kepada Allah. Dengan lidah kita boleh ingat kepada Allah. Tu sifat Ar-Rahman Allah. Sifat Ar-Rahim Allah yang bagi. Dapat buat amalan tu. Tu kita kata boleh masa hidup pun kita dah rasa nikmat tu. Apatah lagi nanti bila di syurga lebih dah. Mudah-mudahan macam itulah berkekalan sifat Ar-Rahim Allah ini nyata atas tubuh badan kita boleh rasa. Kenapa ulama menggunakan lafaz bismillah pada permulaan kitab? Ada dua alasan. Pertamanya dengan sebab ibtida', nak mula sesuatu benda. Sabit dalam hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Tiap-tiap benda yang mempunyai kebaikan, yang mempunyai keuntungan, kalau tak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terpotong. Pada setengah riwayat abtar, terputus. Dia punya tafsir dia apa dia terpotong? Terputus apa dia? Qalilul barakah, kurangnya berkat. Tu alasan ulama buat bismillah pada permulaan. Yang kedua, iqtida'. Alasan yang kedua, iqtida', ikut. Ikut Al-Quran, ikut cara Al-Quran. Al-Quran mula ummul kitabnya Al-Fatihah. Kecuali surah At-Taubah. Baik. Habis tu. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Segala puji. Ni pakat maklum belaka dah. Puji-puji ni ada empat. Puji qadim bagi qadim, puji hadis bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis. Makhluk puji sama makhluk. Allah puji diri dia, Allah puji makhluk, makhluk puji Allah. Itu empat. Kesemuanya puji kembali kepada Allah.
Si fulan puji si fulan, dengan pertolongan Allah si fulan itulah boleh puji. Maknanya kita tak boleh buat apa-apa melainkan Allah izin. Tu yang kata semua kembali kepada Allah. Habis. Tuhan yang menjadikan puji kepada Allah itu apa dia? Tuhan Allah yang mana? Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu, jin dan manusia, akan ibadah. Syekh Qadir ni, pengarang kitab ni, dia ambil dalil Al-Quran, ayat Quran. Kalau dari segi ilmu apa dah, ilmu balaghah lah, dia panggil iqtibas. Iqtibas ni tiru daripada ayat Quran, buh dalam risalah dia, buh dalam kitab dia. Dia panggil iqtibas, tiru. Tuhan yang menjadikan ia Allah, Tuhan menjadikan ia Tuhan akan jin. Allah yang menjadikan jin, Allah yang menjadikan manusia. Pasal apa Allah buat jin? Pasal apa Allah buat manusia? Supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Tang ni kena jaga sikit. Sebabnya kalau pasang makna dengan makna tujuan atau kerana, boleh masalah lah. Sebab kita meletakkan Allah itu buat benda apa-apa pun berhajat, nak kepada gharat ataupun tujuan. Sedangkan Maha Suci Allah daripada aghrad, tujuan-tujuan Maha Suci. Jadi mengaji dulu ni ustaz bubuh makna hikmah. Makna hikmah. Pasang macam ni. Tuhan yang menjadikan Tuhan akan jin. Allah yang menjadikan jin dan manusia. Hikmahnya Allah buat jin, hikmah Allah buat manusia untuk mengerjakan ibadah. Bukan kerana. Jangan pasang Allah buat jin, Allah buat manusia. Pasal apa? Kerana mereka tu nak kena buat ibadah. Seolah-olahnya ibadah itu dapat memberi kesan kepada Allah. Sedangkan tak ada apa-apa pun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, kalau hampa bersyukur, la azidannakum, nescaya aku tambah. Kebaikan Tuhan bagi kat kita. Tapi sebaliknya, wa la in kafartum, kalau hampa kufur, Tuhan tak kata kalau hampa kufur aku dilemah, aku dikurang, tak. Tapi Tuhan kata wala in kafartum inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku pedih. Maknanya tak ada keuntungan pada dia. Kalau seluruh makhluk sembah pada dia, dia jadi besar. Seluruh makhluk tak taat pada dia, jadi rendah. Tu Tuhan apa? Bukan Tuhan lah. Maha suci daripada perkara-perkara yang kekurangan, naqais. Okey, habis. Lagi pula Tuhan itu yang sangat mengetahui ia Allah akan yang tersembunyi dalam dada dan segala mata yang khianah. Ni pun ambil daripada ayat Quran juga. Lagi yang sangat mengetahui ia Allah akan yang tersembunyi di dalam dada. Allah tahu belaka apa yang ada dalam hati kita. Hati duduk kat mana? Duduk kat dada. Bila sebut hati ataupun perkara yang berkaitan dengan pengajian tasawuf, dia kena ambil makna lain. Kalau kita kata hati, bukan hati jasmani. Kita tengok hati rohani. Hati ada dua. Hati jasmani yang duk pam darah tu ataupun jantung. Kalau hati jasmani dalam tu, dia seni. Dia dipanggil rohani, hati rohani. Hati rohani itulah yang kitab ni nak cerita. Yang mana sifat mahmudah kena bawa masuk dalam hati tu, mazmumah kena bawa keluar daripada hati tu. Jadi Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Sama ada baik, sama ada buruk, Allah tahu belaka. Tak boleh terlepas. Tak boleh terlepas. Walaupun seketika, lintas seperti kilat pun Allah dapat tahu. Jadi
nak kena beringat selalu lah. Dalam duk beringat tu pun tergelincir juga. Okay. Dan segala mata yang khianah. Ayat Quran dia wa huwa alimun bizatis sudur, dan bermula dialah yang mengetahui akan yang tersembunyi dalam dada, dan segala mata yang khianah, mata yang khianat. Macam tadilah, sifat Ar-Rahman, Allah bagi mata. Dengan mata tu buat apa? Mata yang khianat. Maknanya tadi, hak awal tadi, syukur dengan anggota. Mata kita syukur dengan cara ikut perintah Allah. Buat benda-benda yang disuruh. Tengok Quran, tengok alam, tengok orang-orang soleh, tengok mak ayah, tengok kawan-kawan yang soleh. Tu mata. Tapi kufur nikmat mata, tengok benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi akan bertanya ia Tuhan dengan pendengar dan pelihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Dan lagi pula akan disoal, akan ditanya, hang duk dengar apa selama hang hidup? Selama aku bagi pendengaran tu, hang buat apa dengan telinga? Selama mana hang duk hidup, aku bagi mata, hang duk lihat apa, duk tengok apa? Selama hang hidup, aku bagi hati, hati hang duk buat apa? Adakah duk bela sifat mazmumah dalam hati? Kata arwah Pak Suyuk, selama mana budak kepala hitam duduk dalam hati, selama itulah merana badan. Lebih kurang macam tu lah. Budak kepala hitam ni pada sifat mazmumah tu lah, hak 10 tu. Budak kepala hitam. Lagi tak kikih buang budak kepala hitam tu, lagi itulah buat amal, duk sangka kita belaka buat. Duk sangka kita yang buat. Tak sangka kita macam mana? Sebab gelap banyak dalam hati, nak masuk cahaya tu kadang-kadang masuk, kadang-kadang hilang. Macam bal lampu, litlap. Kalau tak panggil tukang main betul lampu tu, dia akan hilap-hilap gitu. Nak nampak macam mana? Payah. Jadi kena panggil tukang dia, main center balik, tukang bal ke, tukar di wire cabut ke, apa benda ke, baru dia terang elok. Benda ni penting lah. Benda ni penting. Sebab kita mai dulu bersih, nak balik kena bersih. Cara nak bersih dia, belakang-belakang dia sebut. Ni sebagai buah mula nak pengenalan tentang ilmu tasawuf. Ni pun ambil dah Al-Quran dan Al-Quran lah, Al-Quran. Surah apa? Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ayat tu. Sambungan apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu aku bagi bercakap semua. Yang mana dulu ni tak boleh bercakap, lah ni aku boleh bercakap. Maka masa tu tak boleh lari lah. Semua terbongkar. Di sini dulu ni siapa pun tak tahu. Tu pun belagak macam tak siapa pun tahu benda ni. Okey, sekadar tu dulu untuk pengenalan muqaddimah kitab Penawar Bagi Hati. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat memberi kesan untuk perubahan diri kita ke arah kebaikan. Seperti mana kita datang dulu ni bersih, nak kembali pun bersih, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.